Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya dan bersama saya Azri. So hari ini aku akan cakap pasal equipment base Cliff Burton. Sebenarnya jadi Cliff Burton yang ke-59 tahun. So hari ini aku akan cakap pasal equipment Cliff Burton. By the way, kalau korang baru di YouTube channel ini, selamat datang. Saya akan cakap pasal Metallica, Megadeth, Drum Metal dan Rock. So jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng kalau korang tak nak terlepas video yang akan datang. So hari ni aku bicarakan pasal equipment Cliff Burton. Apa bass yang dia guna, amplifier, effects pedal dan string yang dia guna. So tak buang masa, let's get started. Bass pertama yang Cliff guna ialah Rickenbacker 4001 warna burgundy merah. Dan dia dah guna sejak dia mula main bass sampailah dia habis rekod Ride the Lightning. Bass ni dia dah banyak modify selepas dia masuk Metallica pada tahun 1983. First kali dia letak satu pickup Seymour Duncan single coil pada dalam bahagian bridge bass. Ya, bahagian dalam bridge. Dia dikawal oleh satu Swiss. So itulah memberi kesan macam distorted dan punya macam leading bass lah, lebih kurang macam tu lah, leading bass lah, lebih kurang macam tu lah. Dan modify yang kedua, dia tukar Rickenbacker punya pickup yang asalnya kepada yang bahagian neck dekat dengan neck bass ialah Mudbucker pickup. Mudbucker pickup ni asalnya daripada Gibson EB0 yang memberi sound yang agak muddy pada dalam bottom end, lebih kurang macam tu. Dan juga dia letak Seymour Duncan hot stack pada bridge. Selepas neck, bahagian sebelum bridge ada satu tempat bridge pickup dan dia letak Seymour Duncan hot stack. Dan tiga pickup inilah yang menjadi salah satu senjata rahsia Cliff untuk sound bass. Dan sebenarnya bass ni dah pun dipencenkan selepas habis rekod Ride the Lightning sebab masalah malfunction. Tapi aku nak korang tengok gambar ni tu. Ini gambar ni pada Master of Puppets tahun 1986 masa Master of Puppets 2 Damage Inc. Dan ini Rickenbacker. Dan nampaknya Cliff dah jumpa orang yang boleh baiki bass tu dan gunakannya. Maybe dalam Master of Puppets pun dalam studio dia ada guna juga, tapi tak pasti betul atau tak. Ada yang cakap dia guna, ada yang cakap dia tak guna. Maybe dia guna masa live saja, tapi bass tu malangnya dia tak dapat main lama juga sebelum dia meninggal. So bass tu sekarang ada dalam Rock and Roll Hall of Fame, Dewan Rock and Roll di Amerika. Dan masa antara Kilmore dengan Ride the Lightning, Cliff guna alembic spoiler. Dan bass ni sebenarnya telah pun dicuri masa di Boston tahun 84 bersama dengan amplifier James Hetfield. Dia ada guna sekejap dan dikatakan ia digunakan dalam Ride the Lightning, tapi ia dicuri tahun 84. Ride the Lightning rekod bulan Februari 84. So tak ada masa untuk alembic tu masuk dalam Ride the Lightning dan dia guna Rickenbacker. So bass tu sampai sekarang tak jumpa. Tak ada siapa pun jumpa bass tu sekarang ni. So dikatakan macam hilang macam tu je, kenangan je lah. Dan selepas habis rekod Ride the Lightning, bass Rickenbacker dia rosak. So dia kena cari bass baru. So dia berjumpa dengan syarikat Aria. Aria ni dia dari Jepun. Dia banyak buat gitar dan bass. Dan dia minta Aria buat satu bass untuk dia. Dan dia ada guna sekejap Aria Pro SB1000 buat sementara sebelum keluarnya bass yang Cliff nak, iaitu Aria Pro SB Black and Gold 1. Bass yang menjadi signature Cliff Burton sampai sekarang ni. Dan bass ni lah yang dia guna dalam Master of Puppets dan dalam Damage Inc. Tour dan juga sebahagian Ride the Lightning Tour. Dan sekarang bass tu sekarang ada dalam Museum Metallica dan ia masih dijaga sampai sekarang lah. Dan Aria keluarkan signature bass ni tahun 2013 dan harganya 4,000 pound sterling masa tu dan agak terhad. Aku rasa dah habis dah kot stok. Dah ada 400 saja dibuat dan aku rasa semua dah habis. Memang siapa yang dapat beli tu memang bertuah gila lah. Serius bertuah. Okey, masuk untuk amplifier.
amplifier apa yang dia guna. Dalam sebelah Easy Street, dia ada guna kabinet Rode Electric 2x18, 2 speaker saiz 18 inci dalam satu kabinet. So itu bagi 2x18. Dan juga dia ada guna sekali dengan Sun Beta Bass masa dalam Trauma dan Metallica. Sama juga dengan Rode Electronic tadi, dia gunakan sekali. Dan inilah yang dia guna dalam Kill 'Em All dan Rider Lightning juga. Dan masa dalam Metallica dia ada tambah juga amplifier dengan kabinet. Dia guna Randall Bass 500 RBA 500 dan juga kabinet 1x18 kabinet. Satu speaker saiz 18 inci dalam satu kabinet. Sama juga dengan Rode Electronic 2x18 tadi. Dan masa dalam Master Puppets, dia kembali semula dengan diguna Mesa Boogie Mark III dan dua Mesa Boogie Bass 400 Plus. Dan sebab apa dia guna Mesa Boogie? Sebab James dengan Kurt pun beli Mesa Boogie untuk rekod Master Puppets. So dia beli juga dan dia guna dalam Master Puppets dan juga dalam tour. Masa atas pentas untuk Master Puppets, dia ada guna dua speakers Mesa Boogie 115 dengan satu kabinet custom, tak tahu jenama apa. Dan ini dia guna sampai persembahan terakhir dia pada tahun 1986. Dan sekarang bass sampai sekarang kabinet tu tak tahu apa jadi. Maybe dia simpan dalam Rock and Roll of Fame ataupun dah tak ada, ataupun keluarga Cliff simpan. Aku tak tahu, semua tak tahu. Harap ia okey lah. Alright, ni aku nak ni effects pedal. Ok, Cliff masa dalam Easy Street dan Trauma dia ada guna Electro Harmonic Bass Ball dan juga Big Muff Pi untuk dapatkan bunyi fuzzy wah sound, tapi tak ada wah lagi masa tu. Dan masa dalam Trauma dan Metallica, dia guna Molly Power Fuzz Wah dan Big Muff Pi. Dan Molly Power Fuzz Wah ni dia guna sampai tahap Kill 'Em All. Lepas tu dia tukar dengan Molly Power Wah Boost. Dan Power Wah Boost ni lah yang sebenar-benarnya, bukan Fuzz Wah. Fuzz Wah aku bukan anggap dia tak penting tau, tapi Fuzz Wah dia guna sekejap saja, tapi dan kebanyakan wah sound dia ialah daripada Power Wah Boost, bukan Fuzz Wah. Tapi Molly keluarkan signature juga Power Fuzz Wah. Aku tak kisah dia keluarkan Power Fuzz Wah, dan aku rasakan yang Power Wah Boost sebenarnya yang pun terjadi signature Cliff. Aku tak salahkan Molly sebab keluarkan Power Fuzz Wah ni. Aku suka juga Molly Power Fuzz Wah ni sebab dia ada fuzz dan juga wah sekaligus. So macam ada dua dalam satu lah, lebih kurang macam tu. Distortion dia guna Ibanez TS9 Tube Screamer, bukan Big Muff dah. Big Muff dia dah tak guna sejak Kill 'Em All. Dia tukar dengan Ibanez TS9 Tube Screamer yang sama juga dengan yang Kurt guna. Dan dia ada guna CS2 Sustainer, Boss CS2 Sustainer sebagai kompresor dia, tapi dah dicuri masa sama juga. Alembic tu dicuri dengan amplifier James. Masa dalam satu interview, Cliff cakap dia guna MSR limiter, Boss DD3, Boss Super Chorus. Masa dalam Ride the Lightning Master of Puppets, dia ada guna Ibanez HD 1500, Ibanez HD 1500. Dan inilah effects pedal, bukan effects pedal lah, dia macam effects bukan pedal, yang memberi sound damage in intro dan juga formula battles yang ini. Itulah sound dia. Dia guna pitch shifter dan dia tambah harmoni sikit dan tambah delay lagi. Selain D3 tu dia tambah lagi delay lagi. Memang tak cukup delay dia ni untuk mendapatkan tone yang sangat incredible, sangat-sangat epic. Dan tak ada lagi kot bassist yang boleh buat sound macam ni. Aku rasa tak ada sekarang, hanya Cliff seorang je yang buat macam ni aku rasa. Ok, untuk last kali ialah string dia guna. String dia ialah Roto Sound saiz 35
55, 75 dan 90. Kenapa nipis sangat? Korang cakap kan. Maybe ada yang cakap, kenapa nipis? Kenapa nipis sangat? Selalu 45 ke 15 lah. Sebab Cliff banyak gunakan bending dalam bass solo dia. Jadi dia perlu bend dengan sangat banyak. Kalau guna string tebal, jadi dia akan sakit. Jadi dia akan guna string yang nipis. Tapi yang nipis pun takut dia senang putus. Tapi aku tak tahu lah macam mana Cliff boleh pakai string tu lama. Lama juga dia pakai, sejak dari K-Lemon sampai Rider Lightning. Wish, memang agak tahan gak lah. Lepas tu dia tukar lagi. Tapi dia tak selalu tukar string dia tau, sebab dia ikut Geezer Butler. Sebab Geezer Butler pun tak tukar string bass dah lama, masa dalam Black Sabbath dulu. So dia maybe ikut influence daripada Geezer Butler. Dia ikut cara Geezer Butler tu, tak tukar string. Tapi kesannya ialah sound dia dah tak terlalu terang, so korang tak akan dengar sangat sound dia dalam lagu. Sebab sound dia agak terlalu dark dan tak terlalu kuat. So maybe korang akan dengar sikit lah. Tapi dalam Justice bukan salah Jason, salah Lars. Hate you Lars. Ok, itu sajalah untuk hari ni. Untuk equipment Cliff Burton, korang suka yang mana? Korang suka bass apa yang Cliff guna? Effects pada apa yang dia guna? Tinggalkan dapat korang di komen, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan butang loceng kalau korang tak lepas video yang akan datang. Dan sebelum Chinese New Year, kongsi facai to all Chinese. So itu saja saya. Bye guys. Assalamualaikum. See you guys in the next video.